Sebab hari ni orang cakap Nabi Muhammad ni dia rahmatan lil alamin, dia rahmah, dia berkasih-kasihan, dia rahmat pada sekalian alam. Jadi Nabi Muhammad ni dia baik dengan semua orang pun dia baik. Jadi kita kena ambil konsep Nabi Muhammad ni berbaik dengan semua orang. Oh gitu pula. Sebab tu kita mengambil pendekatan untuk berbaik-baik dengan pondan. Kita tak marah dia. Dan kita tak akan membuat serbuan pada waktu malam di hotel. Kita hentikan segala tangkapan-tangkapan semua. Sebab kita ialah rahmatan lil alamin. Oh gitu pula. Maknanya Nabi Muhammad ni baik semua ya. Buka surah An-Nur ayat 61. La taj'alu du'a ar-rasuli bainikum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Allah pesan, jangan panggil Nabi Muhammad macam hang panggil kawan hang. Nombor 1. Jangan panggil Nabi Muhammad macam kita panggil kawan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu cara panggilan Nabi. Tak mau sebut Nabi Muhammad, Rasulullah. Nak bawa kepada nama dia, jangan sebut dia, sebut baginda. Kalau beliau Ustaz, beliau lah tak sah lah. Beliau lah ni babi pun orang panggil beliau. Peribahasa tata bahasa mana tak tahu, babi pun orang panggil beliau. Babi ni dia berenang daripada Indon. Jadi beliau ni sampai beliau panggil babi. Astagfirullahalazim. Lulus dah SPM ni tuan-tuan. Nabi Muhammad ni kita panggil dia apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan panggil Muhammad. Kalau ada ustaz mai ceramah di sini, tuan-tuan, kita merayakan sambutan Maulidur Rasul Muhammad. Muhammad adalah, hang ingat Muhammad tu satu sekolah dengan hang. Bercakap kat dia, sound dia, stempel sound kat dia. Hang ingat Nabi Muhammad ni satu tadika dengan hang, ada panggil Muhammad. Dia Nabi. Isteri dia pun panggil Rasulullah, anak dia pun panggil Rasulullah. Anak dia tak panggil pak. Tak panggil pak. Sebab Allah pesan jangan panggil macam orang panggil orang lain. Anak dia panggil Nabi, ya Rasulullah, dia tak panggil pak. Pak, budak tu, ayah tu, budak Kak leha oi, Nabi Muhammad isteri dia panggil Rasulullah, dia tak panggil Abang Mat. Bi lagi tak panggil. Kalau isteri dia panggil Nabi, anak dia panggil Rasulullah, kenapa kita nak panggil Muhammad? Panggil dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pesan pada kita. Kemudian Allah sebut dalam ayat tu apa? Falyahzaril lazi. Allah tahu saya tak nak baca bawah tu. Qad ya'lamillahu allazi. Saya tak nak baca ayat tu. Saya nak ambil yang ni. Sebab ada orang kata Nabi Muhammad ni dia bawa rahmat. Betul dia bawa rahmat kalau kita ikut dia. Saya ulang balik. Nabi Muhammad ni kalau kita ikut dia, dia bawa rahmat. Tu makna dia rahmat. Cuba tuan-tuan tengok antara orang Islam dengan orang bukan Islam, sama daripada segi apa? Minum air ni, air mineral. Orang Islam minum air, orang kafir pun minum, sama. Lagi darah, kita accident, doktor masukkan darah, sama darah dia, oh darah kita apa, oh matching masuk. Ustaz, darah masuk dalam badan ustaz tu darah orang kafir, apa masalah? Tak, dia kafir ustaz. Darah sama, mata pun sama, derma organ mata. Dulu ada satu budak tahfiz, dia accident, dia derma organ jantung, meninggal tuan-tuan. Doktor ambil jantung dia, buah dalam peti ais tu, naik helikopter pergi ke Ipoh. Dia masukkan jantung budak tahfiz tu pada satu jantung orang perempuan Cina tak Islam.
Nama dia pemindahan jantung. Pasal apa boleh pakai? Yang ni Islam, yang ni tak Islam. Masuk pula. Pasal apa? Pasal kita ni manusia, sama. Anak murid saya sakit buah pinggang, perempuan, dia buat menjalani pemindahan buah pinggang di India 6 bulan, tuan-tuan, duduk di India. Lepas 6 bulan dia balik, saya tengok misai banyak, perempuan misai banyak. Pasal apa banyak misai kak? Tak tahu saya. Lepas tukar buah pinggang terbit misai. Oh sudah, tuan-tuan. Saya kata buah pinggang orang jantan kot. Tak tahu, malu ke orang. Oh sudah hati, tuan-tuan. Pasal apa yang boleh tukar? Pasal kita sama-sama manusia, sama. Kawan saya, dia derma tulang. Tulang ni dia derma. Kalau dia mati, ambil tulang dia, bagi pada orang yang ada sakit tulang. Tuan-tuan, saya pergi ziarah dia, tuan-tuan. Doktor belah ni, ambil tulang paha dia dengan tulang lengan. Dia derma pada orang yang kanser tulang. Sama-sama kita boleh masuk. Boleh buat pemindahan boleh. Sama je, Islam tak Islam sama. Habis tu tang mana beza dia, ustaz? Tang iman, tang Islam. Iman dan Islam tu tak sama nilai kita. Orang kafir pun sedekah, kita pun sedekah. Tapi apa nilai dia? Yang kamu Allah tak terima sebab kamu tak beriman pada Allah. Yang kita ni Allah terima, Allah catat, Allah balas di hari kiamat, walaupun RM1, walaupun sekupang. Di situlah bezanya kita, tuan-tuan. Perbezaan daripada segi iman dan Islam. Dengan sebab kita ni beriman kepada Allah, kita dapat rahmat. Sebab Nabi itu membawa rahmat kepada kita. Tidur kita dapat pahala, makan minum dapat pahala, pakai baju dapat pahala, mai masjid apatah lagi dapat pahala. Sebab apa? Sebab kita ikut Nabi Muhammad, maka kita dapat rahmah. Sebab Nabi itu membawa rahmat pada sekalian alam. Hang kaya ke, hang miskin ke, hang apa ke, hang buat baik je, hang dapat amalan hang. Tetapi ingat, surah An-Nur ayat 61, Allah Ta'ala kata apa? Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrih. Ingat, siapa yang bantah Rasulullah. Ingat, siapa yang bantah arahan Rasulullah, ajaran Rasulullah, antusibahum fitnah, akan turun kepada dia fitnah, au azabun alim, atau turun kepada dia azab yang pedih. Allah sebut dalam ayat ni, kalau kamu bantah Nabi Muhammad, kalau kamu bantah Rasulullah, fitnah akan sampai kepada kamu dan azab sampai pada kamu. Jadi di mana yang kata rahmahnya? Sebab hari ni ada orang cakap, ustaz, kita ni rahmah lah pada pondan. Biarlah dia jadi pondan, itu pilihan dia, rahmatan lil alamin. Dah, kena tarik dia balik jadi lelaki. Sebab Nabi melaknat orang laki-laki menyerupai perempuan. Kalau bantah juga, kita takut fitnah akan sampai pada kita dan azab sampai pada kita. Bukan maknanya rahmatan lil alamin, buat baik dengan semua manusia, termasuk yang buat jahat pun tak apa, dia tak faham, tak apa dak, tuan-tuan. Dia ada hukuman, dia ada denda, dia ada pencegahan. Bukan makna rahmah ni kena buat baik semua, dah. Allah pesan, kalau kita bantah Nabi Muhammad, dia akan sampai pada kita fitnah. Fitnah tu apa, ustaz? Adakah fitnah ni macam ustaz tak buat, kemudian orang kata ustaz buat, tu fitnah ke? Ya, tu fitnah juga. Menuduh padahal dia tak buat, tuduh, tu fitnah. Yang kedua, fitnah tu apa? Maksiat. Yang ketiga, apa makna fitnah? Bergaduh, berperang, fitnah. Yang keempat, apa makna fitnah? Ujian. Allah datangkan ujian pada kita, fitnah juga. Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu dan anak kamu ujian.
Fitnah juga ujian. Tuan-tuan dulu ni tak dilantik jadi ketua kampung, sekarang ketua kampung, tu fitnah. Saya dah dapat fitnah ustaz. Ya, siapa yang tuduh Tuan Haji? Tak, saya dilantik sebagai imam masjid. Ujian. Maknanya kita dapat ujian. Bila anak kita lahir saja, ya Allah, fitnah dah sampai pada aku. Bukan anak tu jahat. Ujian, nak tengok hang boleh belah dah anak ni. Jaga elok-elok, itu nama dia fitnah. Jadi dalam ayat surah An-Nur tadi, fitnah apa ustaz? Fitnah di sini maknanya ialah kehinaan kepada kita. Dengan sebab kau bantah Nabi Muhammad, Allah berikan fitnah berupa kehinaan. Dan hari ini mungkin tuan-tuan kita dah rasa dah sikit-sikit Islam tu dihina, kita dihina, semua benda dihina. Dah terasa dah. Jawapan dia senang. Sebab kita bantah Nabi Muhammad. Dan kita dah rasa dah azab kita sikit. Tuhan tak bagi wak mari sekali macam tsunami. Tuhan tak wak mari gempa bumi sekali. Tuhan wak mari duit makin sikit. Tuhan wak mari azab duit makin kecil. Walaupun besar duit tu, besar tu, A4 tu duit. Kalau nilai dia kecil lah duit tu. Hari ni azab tu dah sampai lah. Pakat duk terjun bangunan, pakat duk bunuh diri makin banyak, hutang tak lepas nak bayar, tension, stres, tak dapat target, bunuh diri. Allah kata dah dalam Quran, kamu bantah Nabi Muhammad, kamu dapat.